Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Hanafiah bin Embut, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Syah Bandar Rembau. Yang dihormati Encik Noli bin Masud, Guru Penolong Kanan. Dengar cikgu. Yang dihormati Guru Penolong Kanan Kurikulum Encik Noli bin Masud. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Nasaruddin bin Bakar. Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Nur Syafinas binti Adam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, alhamdulillah. Kita akan dengar perkongsian tentang TS25. Okey, dipersilakan kepada Guru Besar untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam SKD SBR hebat. Salam TS25. Yang saya hormati pengurusi kepada kita punya program pada pagi ini, Ustazah Nur Helmi Syazrif. Terusnya Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Noli bin Masnud, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cikgu Nasaruddin bin Bakar. Kemudian Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Nur Syafinas binti Adam. Pertamanya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk berada dalam sesi talian secara maya, iaitu di bawah modul 1, iaitu coaching and mentoring. Sebagaimana yang semua cikgu semua sedia maklum bahawa apa yang kita lakukan dalam program pada sesi pagi ini ialah saya sebagai pemegang taruh, iaitu sebagai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Syah Bandar, saya ingin mendapatkan input-input dan juga kita untuk saling bertukar-tukar fikiran dan juga kita saling menambah baik apa yang ada dan apa yang sedang kita lakukan demi untuk memastikan dua perkara yang menjadi objektif utama kepada TS25 ni, iaitu soal kemenjadian pelajar dan juga soal sekolah berkualiti menjadi harapan dan juga menjadi tujuan ataupun matlamat TS25 ini. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari lahir lah kepada Cikgu Nur Syafinas. Yang ke berapa? Yang ke 48. Oh, tapi belum 5 series lagi kan? Belum 5 series. Tahniah atas hari lahir itu. Kemudian saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penolong kanan yang sempat berada pada pagi ini. Kita akan bincangkan satu topik pada pagi ini, iaitu tentang PDPR yang sudah pun berjalan. Sebagaimana yang cikgu-cikgu semua sedia maklum, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan kita punya kaedah pembelajaran kita dan juga cara pengajaran kita sudah berubah. Dan berlakunya perubahan dalam proses PDP kita yang biasa, iaitu secara bersemuka kepada satu kaedah baru, iaitu proses PDPR. Iaitu di mana kita menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada untuk membantu pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita. Saya nak tanya kepada Cikgu Noli selaku penolong kanan 1, apa yang cikgu dapat gambaran daripada PDPR yang telah kita laksanakan sepanjang kita punya dalam tempoh PKP ni, iaitu telah berjalannya PDPR di sekolah kita ni, apa yang cikgu boleh berikan maklumat-maklumat yang kita sama-sama boleh dapat input sendiri daripada Cikgu Noli selaku penolong kanan 1. Jadi saya minta Cikgu Noli berikan dia punya gambaran awal dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan rakan-rakan GPK, Cikgu Nasa, Cikgu Safinas. Happy birthday Cikgu Safinas. Okay, rumusan yang saya dapat daripada PDPR yang lepas ialah kita dapati penglibatan murid
tidak 100% di dalam PDPR online. Mungkin ada beberapa kekangan daripada murid tersebut yang kita akan lihat, kita akan cuba perbaiki dan cuba atasi. Ya. Antaranya mungkin kurangnya penglibatan murid itu disebabkan oleh mereka tidak punyai gadget sendiri. Handphone hanya dimiliki oleh ibu bapa mereka. Kedua, mungkin sudah terlalu selesa di rumah. Dan ketiga, mungkin tidak ada galakan ataupun sokongan daripada keluarga untuk mengikuti PDPR online. Itu gambaran awal lah yang saya dapat rumuskan mengenai PDPR yang lepas lah. Untuk tahun ini pun kita masih lagi, sehingga setakat ini yang saya lihat rumusan yang ada pada sistem pelaporan PDPR itu, kita lihat masih lagi tidak ada penglibatan yang 100% lah. Walaupun kebanyakan daripada guru lebih menggunakan kaedah offline, iaitu lebih kepada penggunaan pemberian modul. Jadi mungkin ada juga murid yang tidak semua hantar berdasarkan kepada yang saya lihat, pemantauan yang saya lihat pada grup-grup kelas, kita dapati tidak semua murid yang menyatakan dia sudah siap. Ada jugalah yang seorang dua yang masih lagi tidak hantar. Dan kalau kita lihat mungkin kebanyakan murid yang sama. Kalau kita lihat nama yang tak hantar tu seperti murid yang sama lah. Itu nanti kita akan lihat apa masalah mereka. Itu sajalah itu gambaran awal saya. Rumusan tentang PDPR setakat ini. Okey, terima kasih kepada Cikgu Noli atas laporan awal mengenai perjalanan PDPR yang telah kita usahakan di peringkat sekolah kita kepada pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Datuk Shah Bandar ni. Jadi jelaslah di situ bahawa dalam proses pelaksanaan PDPR ni kita ada menghadapi masalah kekangan yang kita kata bahawa masalah-masalah ini kita akan cari jalanlah bagaimana untuk diatasi atau bagaimana untuk kita tambah baik. Saya nak tanya pada pandangan Cikgu Nur Syafinas lah. Sebenarnya daripada apa yang telah diberitahu oleh PK1 tadi Cikgu Noli, sebenarnya apa yang kita dapat simpulkan ataupun apakah sebenarnya yang perlu, yang boleh kita buat untuk PDPR kita ini ditambah baik lagi bagi Sekolah Kebangsaan Datuk Shah Bandar kita ni. Apa pandangan Cikgu Syafinas? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, satu lagi sebelum tu untuk pelibatan murid tidak 100%. Sebenarnya perbandingan daripada PDPR yang dulu dan yang sekarang ada peningkatan sedikit pelibatan murid. Kalau yang dulu dia punya pelibatan lagi bawah, kita rasa bawah 50%, tapi sekarang atas 50%, dalam 70% macam tu. Dah ada peningkatan. Mana ibu bapa dah nampaklah sikit latihan, tugasan yang diberi murid-murid dah nampak, ibu bapa dah nampak dia punya keberkesanan PDPR. Okay. Untuk bagi saya, kalau kita nak buat Google Meet, kebanyakan murid tidak ada gadget yang khusus untuk mereka. Sebab gadget ni kebanyakannya ibu bapa yang bawa, kadang-kadang pergi kerja. Jadi kita tak boleh buat Google Meet dalam waktu yang diperuntukkan kepada kita. Jadi sebab itu kita tidak boleh untuk melakukan Google Meet pada masa yang ditetapkan. Jadi guru-guru terpaksa memberi modul ataupun kepada murid-murid. Bagi pendapat saya. Satu lagi, kalau untuk tahun satu, ibu bapa memainkan peranan penting untuk membantu murid-murid melaksanakan tugasan yang diberikan. Contohnya bagi murid tahun 1,
kalau tidak ada bimbingan daripada ibu bapa, sokongan dari ibu bapa, murid-murid tidak dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu kita memohon jasa baik ibu bapa untuk membantu murid-murid dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Jadi di sini hubungan baik antara ibu bapa dan guru-guru memang kena erat dan rapat. Okay, kalau ada permasalahan, ibu bapa ada permasalahan, dia memang boleh menghubungi guru-guru. Bagi pendapat saya lah. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Pinas atas pandangan dan juga idea beliau berkenaan dengan PDPR di sekolah kita ni lah. Saya nak tanya tadi, ada hubung kaitnya juga dengan soal ibu bapa dan juga pelajar yang tidak mempunyai kemudahan untuk akses kepada pembelajaran secara talian ini. Saya nak tanya pada HEM lah. Apakah HEM tahu ataupun HEM mempunyai maklumat berapa ramai pelajar kita yang ada kemudahan talian, yang ada gadget, dan juga berapa ramai pelajar-pelajar kita yang sebenarnya yang tak ada kemudahan itu. Boleh tak HEM beritahu kepada kita untuk kita tahu? HEM? Cikgu Nasa ada di situ lagi, Din? Dia dah terkeluar pula dah. Cikgu Nasa dah terkeluar, tak apa, nanti saya tinggalkan soalan tu, nanti kan dia masukkan, kita minta dia beri pandangan pada kita lah. Jadi kita dah tahu bahawa masalah yang kita hadapi sekarang ni ialah dari segi untuk mengadakan pembelajaran secara Google Meet ini, kerana masalahnya pelajar-pelajar kita tak semua ataupun yang ada pun sebilangan kecil saja kemudahan kemudahan ada talian data dan juga talian internet, coverage dan sebagainya. Jadi apa rancangan PK1 untuk kita mengatasi masalah ini, ataupun kita nak cari jalan untuk membantu pelajar-pelajar supaya memastikan, sebab kita ni sambung lagi PKP ni 2 minggu lagi. Jadi apa rancangan yang boleh dibuat dan diaturkan oleh PK1 untuk kita bantu pelajar-pelajar ni? Apa respon daripada PK1? Baik, okay, cikgu. Pada pendapat saya, untuk kita menarik minat murid-murid dalam sesi pembelajaran PDPR ini, kalau daripada kajian kan, saya lihat yang pertama ialah kita sebagai guru memupukkan dahulu perasaan minat murid untuk mengikuti kelas PDPR ini, okay, menggalakkan murid, memberi semangat, memberi perangsang. Mungkin ada, kalaulah boleh dihantar ke pondok pengawal sebagai ganjaran untuk murid yang mendapat menjawab soalan dengan sempurna, dengan penuh, dengan baik, dengan markah penuh. Itu antara contoh pertama lah kalau untuk kita menggalakkan, sebagai guru menggalakkan murid untuk terlibat sepenuhnya dalam PDPR. Kemudian seterusnya lagi kita galakkan juga murid, walaupun lambat, mereka mesti menyelesaikan, menyiapkan kerja, dan kita bagi peluang. Walaupun kita buat pelaporan itu diberi masa mungkin sampai petang, tapi at least kita beritahu kepada murid yang mereka yang memang ada kekangan tentang handphone yang dibawa oleh bapa bekerja, kita cadangkan mereka boleh jawab petang atau mungkin boleh jawab malam, dan kita sebagai guru, saya rasa kita terpaksa terimalah keadaan itu. Seadanya murid kita tu dia terpaksa bagi kerja hari esok ke, kita rasa kita terima je lah.
Itu sebagai seorang guru lah. Kalau kita paksa murid, nanti lama-lama murid memang nak jawab, tapi mak bapak pula yang bising, nak bawa pergi kojoh handphonenya kan. Jadi kita sebagai guru maknanya kita redha lah keadaan yang ada ni. Kita buat yang sebaik mungkin. Kita harap murid akan jawab juga. Nanti kalau pelaporan personal mungkin kita akan kata murid, contohnya murid tahun 4, hari kejadian tu mungkin kita tulis dalam pelaporan 15 orang yang menjawab menyelesaikan soalan. Tapi nanti pelaporan dalam kita punya report kita, dalam kita punya lesson plan kita, mungkin kita akan tulis semua murid menghantar, macam itulah. Tapi mungkin kita catatkan itu pada 2 hari kemudian lah. Jadi kita akan faham, nanti akan datang, kalau ada rumusan kita katakan bahawa murid hantar semua, murid terlibat semua. Itu cadangan saya lah untuk murid-murid yang tertinggal. Dan sentiasa beri pujian kepada murid lah. Itu. Kemudian kita juga ada kalanya kita boleh buat kuis. Murid sebenarnya suka kalau kuis ni, tapi oleh kerana kekangan handphone kan, kekangan line, jadi selain modul, kadang-kadang murid ni dah, kalau modul saja sepanjang sebulan ke apa, mungkin dia orang muak juga kan. Mungkin saya cadangkan, mungkin minggu ni okey murid jawab modul. Okey minggu depan, okey minggu ni saya akan bagi kuis sahaja. Macam itulah. Atau ke depan, kadang-kadang okey minggu ni saya akan bagi buku, awak jawab dalam buku latihan atau buku aktiviti lah. Jadi benda tu sama lah. Taklah sebulan ni sampai akhir nanti kita asyik modul saja. Kita tukar-tukar. Kan? Pelbagaikan. Okey, pelbagaikan kaedah supaya murid minat. Murid tak sangka pun. Tak sangkaan murid tak fikir, ni mesti modul lagi, ni mesti modul lagi. Kan? Macam itulah, itu cadangan saya lah. Untuk menarik minat murid lah. Kan? Okey, bagus. Itu pandangan yang baik dan satu idea yang bernas yang boleh nanti kita akan laksanakan secara perlahan-lahan supaya kita nak tengok nanti ada perubahan. Tadi saya nak tanya pada Hem, ada tak Hem membuat apa ni selidik kajian secara rambang tentang sebenarnya berapa ramai murid kita yang ada kemudahan apa ni internet dan berapa ramai murid kita yang ada gadget ataupun berapa ramai murid-murid kita yang tak ada sebenarnya kemudahan ini. Apa respon daripada Hem tentang perkara ini? Halo. Okey. Mungkin persen je lah. Persen untuk tak takmik apa kerja tu sikit kenal. Saya lah. 60% tu yang boleh join. Saya tengok tu memang 60% je. 60? 60 je. Okey. Sebarang kalian dia ada lah yang dipegang sini. 10 tu memang ayah dia lah punya. Lepas tu pakaian utama yang di bagian apa Sungai Timun. Sungai Timun ke dalam ya. Memang tak ada internet. Tapi saya nak PPTI kita ni sebenarnya kena kasih dalam APDN. Kalau APDN tu kehadiran PPTI ada. Ini wajib. Tapi kita ada usaha kata di peringkat sekolah, kita ada usaha kata untuk budak-budak yang susah ni, budak-budak yang tak berkemampuan ni, apa usaha yang kita ada buat? Kita ada buat tak setakat ni, Hem? Ada. Kita bagilah yang apa tu yang penanti percuma daripada sumbangan luar lah NGO. Kata ni kita dah dapat daripada lepas tu ahli parlimen akhirnya ada setakat ni kita dapat. Okey. Ya.
okey. So terima kasih banyak pada Ham atas dia punya maklumat tadi tentang pelajar-pelajar kita yang tak ada kemudahan gadget ataupun kemudahan dari segi untuk melaksanakan PDPR di atas talian ni memang kita ada masalah. Kita pun faham, bukan sekolah kita saja. Hampir keseluruhan di negara kita ni ada masalah. Tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai satu batu penghalang ataupun menyebabkan kita rasa kita punya program PDPR ni tidak berjaya. Kalau kita jalankan bersungguh-sungguh, saya rasa insyaAllah saya tertarik dengan apa yang PK1 cakap tadi, iaitu dari segi kaedah pelaksanaan PDPR kita ini. Pertama, kita minta nanti guru kita pelbagaikan. Jangan kita tumpukan dengan satu kaedah saja, secara Google Meet saja. Tapi sebaliknya kita adakan pelbagai bentuk situasi supaya pelajar-pelajar kita berminat untuk meneruskan dia punya program PDPR ni mengikut proses pembelajaran. Lepas tu, apa lagi pada pandangan PK1 yang boleh kita buat untuk kita nak pertingkatkan lagi PDPR kita ni kepada pelajar-pelajar kita, khususnya di peringkat guru kita pula macam mana? Saya minta pandangan pentadbiran kurikulum Cikgu Noli, macam mana pula pandangan cikgu tentang bagaimana guru-guru boleh meningkatkan lagi dia punya kaedah ataupun pendekatan ataupun metodologi pengajaran dia tu supaya menarik ataupun sebagainya. Apa pandangan dan respon PK1? Baik, pada pendapat saya untuk meningkatkan kepersanan guru-guru untuk buat PDPR, saya cadangkan mungkin cikgu dah tahu, tapi untuk penambahbaikan lagi, mungkin kita boleh buat latihan secara Google Meet. Mungkin guru-guru yang pakar tentang IT, tentang penggunaan, contohnya Powtoon, Quizy. Mungkin macam ustaz yang mahir tentang ICT boleh bantu. Guru-guru muda macam Ustazah Elmi yang mahir tentang ICT juga. Mungkin boleh bantu. Kita mungkin boleh buat satu kursus secara Google Meet lah untuk cikgu macam penggunaan PowerPoint yang kadang-kadang kita share je. Kita share link untuk kaedah-kaedah semua kan. Yang bagus. Tapi bila kita masuk, kita macam saya ni dah. Lama ni kan. Jadi kadang tak boleh nak buat. Tak dapat nak kata orang nak explore. Mungkin kena juga ada yang mengajar. Yalah, kita ada idea tapi kita tak tahu macam mana nak buat. Macam mana nak buat? Kita ada idea. Kita macam tu, kita perlu ada macam yang guide lah untuk kita buat perisian tersebut. Jadi saya rasa itu pandangan saya lah. Setuju ataupun tidak, Cikgu Noli, kita kena wujudkan satu tim TMK atau teknologi maklumat di peringkat cikgu-cikgu kita. Kita mesti ada anchor dia, 2-3 orang, maksudnya ada ketuanya, kemudian ada 2-3 orang pembantu dalam bidang PDPR ni, supaya dia boleh ketengahkan idea-idea yang simple-simple, tak payah yang terlampau yang terlampau yang tinggi sangat lah, kita pun bukannya faham sangat. Jadi kita buat yang simple tetapi dia menarik supaya kita dapat laksanakan dan semua orang dapat terlibat dalam proses PDPR ni. Kita kata orang itu bermula secara sedikit-sedikit. Macam mana pandangan yang saya beri itu, apakah kita mampu melaksanakan ataupun boleh kita buat di sekolah kita, Cikgu Noli? Saya setuju, Cikgu. Contoh kalau kita nanti guru ICT atau ustaz sebagai dia punya taker dia, sebagai penyaras dia. Jadi mungkin ustaz sebagai guru ICT cari satu kaedah, kemudian lepas tu dia bincang dengan saya atau tukang guru besar, sekian hari, sekian masa saya nak dedahkan teknik tersebut. Jadi macam itulah. Jadi dalam masa sebulan ni ada mungkin 2-3 kaedah yang boleh didedahkan. Satu lagi saya cadangkan, selepas ni mungkin kita lebih kerap menggunakan Google Classroom lah untuk murid-murid, sebab memang dasar TS25 ni kan akan datang kita lebih akan kerap gunakan Google Classroom. Saya juga mencadangkan lah kita mahirkan
balik Google Classroom ni. Mungkin ada kekangan, mungkin ada sebagian cikgu kata budak pun, murid pun payah nak masuk Google Classroom. Tapi kita cuba buat kata usaha lah, kita cuba sikit demi sedikit lah. Kita jayakan dia. Macam itulah maksud pendapat saya. Okey. Seterusnya, saya nak nyatakan juga di sini ialah kita kena memberi perhatian yang serius kepada PDPR ni. Sebabnya kita rasa memang untuk bersemuka ni memang kita rasa memang kita akan payah lagi dapat kesempatan. Jadi masa terus berlalu. Kalau kita tak gunakan kesempatan ini, saya khawatir nanti pelajar-pelajar kita akan terus tertinggal dan pelajar-pelajar yang lemah akan terus terpinggir. Kita tak nak jadi macam tu. Kalau ini berlaku adalah sesuatu yang sangat merunsingkan kita dan juga mengecewakan ibu bapa. Jadi sebab tu dari segi perancangan cikgu bertiga, apa yang cikgu boleh katakan bahawa bagaimana lagi yang boleh kita buat untuk memastikan proses untuk budak-budak ni belajar, pelajar-pelajar kita ni akan terus dapat ilmu pengetahuan untuk memastikan mereka ni dapat ilmu pengetahuan. Khususnya pelajar-pelajar tahap 1 ni, iaitu pelajar tahun 1. Kita sangat khawatir dengan pelajar-pelajar tahun 1, dengan pelajar-pelajar di peringkat prasekolah, kerana mereka adalah baru nak mengenali banyak perkara yang perlu mereka belajar. Jadi sebab tu apa perancangan-perancangan seterusnya daripada saya minta Koko dulu, pandangan Koko macam mana? On apa tu? Okey, untuk murid tahun 1, tahap 1, tahun 1 lah khususnya saya ngajar untuk tahun 1. Maknanya kita bagi tugasan tu jangan yang menyulitkan. Kita bagi yang mudah, dan dia murid-murid dapat menyiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Kalau kita bagi sesuatu kerja yang menyukarkan, dia cepat boring. Bila dia tak dapat buat, bila dia dah susah nak buat, dia tak akan buat, dia tinggalkan aja. Jadi kita bagi kerja yang bukanlah mudah sangat. Dalam sederhana yang murid boleh mencapai tahap menyelesaikan tugasan yang diberikan. Bagi pendapat saya lah, yang itu tugasan yang diberi jangan terlalu complicated. Okey. Kita permudahkan dia dan jangan kita menyusahkan. Kita mengembirakan dia dan jangan kita kata orang itu dia seronok nak belajar dalam PDPR tu. Keseronokan. Satu perkara yang saya tertarik tadi ialah kita tidak perlukan masa yang lama dalam proses PDPR kita ni. Kalau kita mengajar katalah sampai 1 jam menggunakan Google Meet, nanti akhirnya data mereka tak ada cukup data, kemudian mereka juga liputan mereka tak begitu baik, kemudian mereka juga akan rasa macam boring kerana kita mengambil masa yang lama. Jadi untuk itu apa pandangan daripada Koko? Masa yang agak-agak berapa lama sesuai kita gunakan Google Meet lah, pandangan dia. Adakah perlu lama ke ataupun perlu dalam keadaan masa yang macam mana sebenarnya? Pandangan bagi pendapat saya lah, untuk kaedah Google Meet ni, penerangan yang khusus yang utama tu kita kena bagi dalam Google Meet supaya untuk pemahaman murid-murid. Okey, bila dia dah faham, baru latihan tu kita bagi di luar Google Meet. Tapi masa Google Meet tu penerangan utama tu untuk memastikan kefahaman murid di tahap yang maksimum, kita perlu dalam Google Meet. Koko pula apa pandangan? Perlukan masa yang lama ke ataupun bagaimana? Ham. Ham. Bagi saya. Apa pandangan? Pada saya Google Meet. Biasanya kalau kita buat lama ni budak hilang. Boleh sambung balik. Tadi tak apa dengar. Bagi saya lah Google Meet Ada ni clear. untuk Tahniah. Jelas. Bagi saya lah untuk Google Meet ni kita bagi untuk penerangan apa kita nak suruh. Itu je. Tak perlu lama rasa. Kalau lama ni budak tak masuk.
bagi saya lah. Okey. Kalau bagi saya tahun 2 sains, saya biasa bagi arahan untuk cari benda tu ada sekitar dia je. Senang dia nak fikir. Tak payah melalut-lalut jauh-jauh kan. Penemuan kendiri nama dia. Ya, ya. Inquiry penemuan lah tu. Ya. Okey ya. Jadi okey, terima kasih di atas apa tadi tu komen berkenaan dengan proses PDPR ni. Kemudian satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan dari segi apa ni, hubungan baik antara kita dengan ibu bapa ni juga memainkan peranan untuk menentukan kejayaan kita punya proses PDPR ni. Jadi saya nak tanya dengan PK1 lah, sejauh manakah hubungan apa ni ibu bapa dengan pihak sekolah atau dengan guru-guru, apa yang boleh disimpulkan oleh ataupun diberi maklumat oleh PK1? Kalau kita lihat hubungan sekolah dengan ibu bapa ataupun pihak AVG setakat ni alhamdulillah lah, kita tidak ada masalah dengan ibu bapa. Kalau kita lihat untuk mulai tahun lepas lagi saya dah buat WhatsApp parents untuk makluman sekolah kepada ibu bapa untuk lebih mudah. Setakat ni penerimaan ibu bapa tu alhamdulillah lah, mereka boleh terima dan tak adalah saya dengar lagi seperti komen-komen negatif, tak adalah. Saya rasa hubungan sekolah dengan ibu bapa dengan ibu ABG memang sangat baik lah. Lagi dengan guru besar kita yang memang terbaik dengan ibu bapa kan. Okey, terima kasih. Itu dalam pendapat saya. Jadi maksudnya kita tidak ada masalah dengan parent, kita tak ada masalah dengan PIBG, kita juga tak ada masalah dengan komiti. Dan itu merupakan satu kekuatan kepada kita yang boleh kita gunakan, yang boleh kita gembelingkan bagi menjayakan kita punya PDPR ni pelajar-pelajar kita. Apakah cikgu rasa cikgu berpuas hati ke dengan kita punya proses pelaksanaan PDPR kita setakat ini? Pada pandangan Cikgu Nasa selaku HEM dan juga selaku parent kepada anak-anak, setakat ni cikgu rasa atau ibu bapa rasa puas hati ke dengan apa yang kita telah laksanakan PDPR untuk sekolah kita ni? Apa pandangan Cikgu Nasa? Bagi pandangan saya sebagai parent lah, sebagai ibu bapa kan. Ya. Sebagai ibu bapa tu setakat ni memang puas hati lah. Tapi kita kena mentor lagi lah kat rumah. Ya. Kalau dibiarkan memang tak jadi juga. Ya. Tapi cikgu-cikgu memang bagi banyak lah. Bagus lah kata PDPR ni. Tapi kita nak buat dia tu sebagai cikgu lah. Okey. Nak sediakan benda-benda yang kita nak ajar PDPR ni cukup rumit jugalah bagi saya. Okey. Okey, terima kasih. Sebenarnya apa lagi yang kita boleh tolong Cikgu Noli? Apa lagi yang kita boleh tolong kepada cikgu-cikgu sekolah kita ini untuk memastikan bahawa pertama mereka punya keyakinan untuk nak buat PDPR ini. Yang kedua mereka bersedia dan yang ketiganya ialah mereka seronok untuk melakukan PDPR. Apa yang boleh kita buat lagi di peringkat kita, peringkat pengurusan? Untuk guru-guru ni setakat ni kalau yang sekolah kita alhamdulillah lah, kita memang beri kerjasama kepada guru-guru apa yang mereka minta. Semua alhamdulillah lah kita ada bagi maknanya hubungan pengurusan dengan guru pada saya tak ada masalah dan guru-guru boleh minta apa saja. Pihak pentadbir kan yang mampu bagi kita bagilah. Yalah, betul tu. Macam tu. Okey. Itu pendapat saya. Okey kita setakat ini kita bersetuju bahawa PDPR ni sebenarnya di sekolah kita ini tidaklah ada masalah yang besar. Cumanya masalah dari segi keterlibatan atau dari segi kemampuan pelajar-pelajar kita untuk melalui proses PDPR ni kerana ada halangan dari segi kemudahan, terutamanya kemudahan gadget. Tetapi walaupun begitu, kita menyediakan platform yang lain ataupun kaedah-kaedah yang lain. Misalnya
kita menggunakan modul. Boleh tak cikgu berikan gambaran kepada saya tentang dari segi pelaksanaan modul ni, bagaimana prosesnya kita laksanakan di sekolah kita ni, yang modul ni? Untuk kaedah modul, biasanya cikgu-cikgu akan pilih topik atau kemahiran yang sesuai untuk diajar secara online. Kemudian cikgu akan buat modul dan akan serah di pondok pengawal dan mohon parent ambil, dan arahan dia akan beri kepada murid melalui WhatsApp kelas, dan guru akan arahkan murid sila jawab topik apa, maksud apa, berdasarkan apa yang cikgu ajar pada masa tersebut lah. Maknanya murid cikgu ajar, cikgu terangkan, mungkin cikgu terangkan secara Google Meet atau secara memberi video dan sebagainya, dan murid akan jawab modul tersebut berdasarkan topik atau muka surat yang cikgu tentukanlah. Bukannya semua modul tu habis satu hari. Kadang-kadang isu sekarang ada mak bapak komplain terlalu banyak kojong, terlalu banyak kerja, dia ingat modul tu nak habiskan semua, kan? Jadi tu yang kadang-kadang mak bapak ni pun kena, ibu bapa juga kita kena beri penjelasan juga. Cikgu maklumkan kepada bapa bahawa soal latihan itu berdasarkan kepada arahan yang akan diberikan. Itulah. Okey. Terima kasih. Kemudian latihan tersebut perlu juga dihantar semula kepada guru-guru. Ibu memohon jasa baik ibu bapa untuk menghantar semula tugasan yang murid diberikan kepada murid ke pondok jaga untuk pemeriksaan guru. Okey. Maknanya tu kita harap kerjasama yang erat di antara ibu bapa dengan juga guru dan juga pelajar lah, supaya mereka bertanggungjawab dengan latihan-latihan yang diberikan, dengan kita telah mengemukakan kepada mereka itu kemudahan yang lain. Bukan saja secara Google Meet, bukan saja dalam bentuk talian, tapi juga secara orang kata offsite, iaitu melalui modul dan sebagainya. Okey jadi saya boleh rumuskan di sini untuk kita punya sesi yang pertama ini. Pertama ialah kita punya proses PDPR itu berjalan. Kemudian bilangan pelajar-pelajar yang hadir untuk sesi PDPR itu tidaklah mengecewakan, iaitu pada kadar 60 ke 70%. Ada sebilangan kecil yang tak dapat akses itu, kita faham, kerana mereka tak ada kemudahan gadget. Tetapi cikgu juga telah mengenal pasti untuk menambah baik kita punya proses PDPR itu supaya berjalan dengan lebih sempurna. Kemudian juga cikgu-cikgu juga telah pun mengenal pasti di peringkat guru-guru kita apa yang perlu kita lakukan lagi, apa yang perlu kita tambah baik, atau apa yang perlu kita beri sokongan untuk memastikan mereka meneruskan PDPR ini secara berkualiti. Kemudian di samping itu juga kita nakkan kepastian, kita juga akan meningkatkan lagi dari segi ilmu pengetahuan guru-guru kita mengenai PDPR ni. Maksudnya kita bersetuju nak wujudkan satu tim TMK Teknologi Maklumat di sekolah kita ini yang key personal dia, anchor dia adalah guru ICT yang dibantu oleh guru-guru yang mahir dalam bidang komputer, mahir dalam bidang internet, untuk berikan untuk menyalurkan dan mengembangkan lagi ilmu itu kepada yang lain, supaya semua orang akan tahu, semua orang akan dapat laksanakan secara berkesan. Saya telah masuk dalam satu sesi petang semalam, iaitu bersama dengan teacher kami ni. Saya tengok walaupun pelajar yang masuk tu tak ramai untuk tahun 6, tapi saya tengok proses tu berjalan dengan baik. Pelajar-pelajar kita beri respon yang baik. Saya rasa ini boleh kita perkukuhkan dan kita jadikan sebagai satu model, iaitu bagaimana proses belajar dalam talian itu digunakan untuk memastikan pelajar-pelajar kita belajar. Terutamanya topik-topik yang susah ni, Cikgu Noli. Kalau dalam matematik tu ada topik-topik yang susah, tapi ada topik-topik yang pelajar boleh explore sendiri. Pelajar boleh
minta bantuan mak bapak, tapi ada topik yang memang tak boleh, kena cikgu juga yang mahir untuk menerang konsep dan menunjuk cara, kemudian memberikan kaedah, kemudian menentukan latih tubinya. Saya rasa yang itu kita kena beri penekanan. Kita jangan biarkan perkara-perkara atau topik-topik yang sukar ni dibiarkan berlalu begitu saja. Sebab ini kita khawatir nanti bila kalau topik-topik yang sukar ni tidak dikuasai, nanti pelajar tidak akan dapat menguasai sepenuhnya apa yang sepatutnya dari segi kehendak di SKP itu sendiri, dari segi kurikulum. Jadi saya ingat itu nanti cikgu ambil perhatian bila cikgu bertemu dengan ketua-ketua panitia, cikgu dapat berikan penekanan dari segi soal itu supaya mereka bersedia mencari satu kaedah ataupun cari satu pendekatan supaya pelajar-pelajar dapat kuasai topik-topik yang sukar atau topik-topik yang susah itu. Saya rasa itu saja kita punya perjumpaan pada sesi kali ini. Nanti kita akan tengok perkembangan dan juga apa dia punya perubahan yang seterusnya dalam sesi yang kedua. Nanti saya nak tengoklah dia punya kesannya dari segi apa yang telah kita putuskan itu dan juga tindakan-tindakan yang kita buat untuk memastikan penambahbaikan dilakukan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Helmi selaku pengurusi pengacara majlis sesi kita pada pagi ini, Cikgu Noli selaku PK1, Cikgu Nasa selaku PK HEM dan juga Cikgu Nur Syafina selaku PK Koko. Saya doakan kita semua akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjayakan proses PDPR sekolah kita ini berjalan dengan baik, menepati matlamat dan juga ibu bapa rasa sebenarnya cikgu-cikgu ni tidaklah kata orang itu tak kisah ataupun tak ambil peduli ataupun tak ada apa benda yang nak dibuat oleh anak-anak mereka. Kita kena fikirkan bahawa pelanggan utama kita ini adalah pelajar-pelajar kita soal kemenjadian. Kemudian kita nak juga tentukan bahawa kualiti pendidikan itu sampai kepada anak-anak didik kita insya-Allah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kita doalah sama-sama mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Kepada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa mudah-mudahan mereka akan pulih dan sembuh, dan kepada guru-guru kita diingatkan dan juga dinasihatkan untuk menjaga kesihatan masing-masing. Jangan terlampau banyak bergerak ke mana-mana tanpa tujuan, tanpa matlamat, sebab suasana sekarang ini tidak seperti dahulu. Kita jaga kita dan juga pastikan kita ikut SOP. Sekian, saya tangguhkan majlis kita pada pagi ini, sesi coaching and mentoring kita, dan lebih kurang daripada pukul 10.39 pagi ini. Dan mohon ampun dan maaf kalau ada kesalahan, kekurangan di mana-mana. Selamat menjalankan tugas, selamat berkhidmat, SKD SBR hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, left terus.